Dr. Anwar respon kot, orang education kita. Okey, Silakan, okey. Dr. Okey, insya-Allah boleh. Saya terima kasih soalan tu, menarik tu. Saya tak naklah komen pasal UniKL kan. This quite ni. Tapi kalau kita nak tahu, di Malaysia ni kita je negara yang ada banyak universiti awam ni, public university ni. Kalau kita pergi ke US, UK tu dia orang banyak private university. Dia orang ubah. Kalau kita tengok Oxford University tu pun private university sebenarnya. Sebab tu dia orang cari dana sendiri. So sebenarnya isu IPTS, IPTA ni tak patut timbul lah. Dia sebenarnya universiti ni semua sama sebetulnya. Dia punya piawai dia, MQA, dia punya kelulusan semua sama. Okey. Jadi don't worry pasal universiti mana yang anda pergi. Yang penting adalah kita kena cemerlang. Di mana pun kita pergi, kalau di sekolah dulu, duduk sekolah asrama penuh ke, sekolah prestasi tinggi ke, sekolah kampung ke, it doesn't matter, tak kisah. Yang penting kita cemerlang, kita dikelilingi oleh orang-orang yang cemerlang. This is my prinsip lah. Baik, tapi saya nak bawa persoalan ni, kalau bolehlah sikit perbincangan ni adalah kita selalu melihat bahawa universiti-universiti private ni dia lebih mencenderung untuk memberikan pengajian yang bersifat STEM ataupun vocational. Okay, vocational. Dan betul, saya setuju bahawa ramai dalam masyarakat kita, the mindset of vocational education ni ataupun pendidikan vocational ni, kita masih rasa macam second class kan. Itu pandangan kita dalam masyarakat Malaysia yang tak berubah lagi. Tapi sebenarnya kalau kita tengok pada data daripada perbandingan mana-mana negara yang akan jadi negara maju, vocational education akan jadi lebih penting daripada academic education ataupun pendidikan akademik. Kalau kita tengok di Jerman, negeri Jerman, negeri Jerman ni kita tahulah keluarkan kereta, semua you name it lah, kereta apa yang dia Jerman tak keluar yang hebat-hebat kan, Mercedes lah apa semua dia keluarkan, BM dan sebagainya. Baik, di Jerman 70% sistem pendidikan dia ataupun pelajar dia belajar dalam aliran vocational. 70%. 30% saja yang belajar dalam dia panggil sebagai gymnasium. Gymnasium ni maksud dia akademik lah. 30% dia akademik. The 70% is vocational. So bila dia keluar daripada universiti dia free lah, tak macam kita kan. Bila keluar daripada universiti, dia orang terus boleh bekerja dalam industri. Sebab dia orang hands on. Dan gaji dia orang mahal lah. Kan? Sebab gaji ditentukan oleh industri. Kalau keluar kereta BMW, jualan bagus, kualiti bagus, gaji dia orang tinggi. Dia orang tak bayar ikut sijil kan, tapi dia orang ikut productivity. Okey, di Korea dulu tahun 60-an macam kita sistem pendidikan dia. Tahun 60-an ni kalau kita kaji perbandingan di negeri Korea Selatan, dia dengan kita sama. Tahun 60 waktu dia selepas perang Korea, dia sama. Kalau kita tengok bola sepak apa ni kan, dulu kan pesta bola Merdeka, Korea dengan Malaysia ni boleh lawan je kan. Malaysia pun banyak kali menang dengan Korea. But hari ni janganlah kan, tak boleh lawan dah. Dia orang punya kelas tu tak macam kita dah. Tapi di Korea sistem pendidikan dia dulu sama macam kita. 10% dia vocational, 90% akademik. Tetapi hari ini, dia dah unjurkan, kalau kita tengok dalam dia punya sistem pendidikan, dia orang dah unjurkan, dia orang nak jadikan 80% sistem pendidikan di Korea Selatan adalah vocational. 20% je akademik. Untuk pengurusan, pentadbiran dan sebagainya. Kita boleh bayangkanlah bagaimana besarnya STEM ataupun vocational education system ni di negara-negara maju. Dan kalau Malaysia nak pergi ke negara maju, memang tak ada pilihan lain, kita juga akan jadi seperti itu. Jadi kalau ibu bapa kan, anak-anak kita minat dengan hands on, pertukangan, kerja besi, don't worry. Pada saya kan tak ada masalah. Sebab sebenarnya peluang pada mereka untuk bekerja sebenarnya jauh lebih besar berbanding dengan bidang akademik yang kita tengok dah mulai tepu. Contohnya lah sekarang ni kalau kita tengok dalam JPA punya sistem, dah tepu dah. Dah tak ada dah pengambilan, tunggu orang pencen baru boleh masuk masuk dia nak ambil akademik. Pengambilan cikgu 18,000 yang baru ni pun berapa punya lama kita fight untuk dapatkan, sebab cikgu dah sampai ke peringkat tepu. Maksud dia kalau kita masih percaya bahawa akademik lah satu-satunya aliran yang akan
menyebabkan anak kita berjaya kan, saya tak bersetujulah. Sebenarnya kalau kita betul-betul nampak bakat anak kita tu dalam kerja pertukangan, hands on, macam-macam lah. Saya ada kawan, anak dia juru kimpal besi tapi untuk yang menyelam, untuk kimpal kapal di Port Klang. Selalulah dia datang rumah buat-buat dulu sebelum Covid. Dia orang bayar gaji dia 30,000 sebulan. Juru kimpal besi. Maksud dia kena menyelam, turun bawah ni kapal untuk baiki kapal dan sebagainya, sebab untuk kebocoran ataupun pembaikan yang tak besar, dia tak pergi ke dek, dia tak pergi dock tu, tapi dia terus kimpal dalam air. So dia orang dibayar gaji yang tinggi dalam industri. So pada saya haraplah kalau kita kan cikgu-cikgu ni, kita pun kena update kita punya pengetahuan kita tentang career in future. Apakah kejaya-kejaya anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, kalau diorang minta nasihat kan, kita boleh bagi nasihat yang betul. In future, kita tengoklah hari ni kan, taxi driver pun dah makin susah dah nak cari makan sebab ada Grab. Juru tol, semua tol pun dah tak ada dah. Dulu tol semua pakai orang, sekarang dah tak ada dah. Saya ada pengalaman jugalah pergi beberapa negara kan. Check-in hotel tak jumpa kaunter. Saya cuma ada satu mesin macam kita isi ambil air kotak kan, masuk duit. Itu je mesin untuk check-in hotel. Saya masukkan password, keluar kad, saya masuk bilik, kemudian saya check out, saya ni balik. Tak jumpa seorang pun orang yang nak ambil saya nak ambil kunci dan sebagainya. Maksud dia benda ni akan berubah. Totally akan berubah. Masalah dengan sistem pendidikan kita ni, kita masih lagi kekal dalam sistem pendidikan yang 20-30 tahun yang dulu. Sebab tu, kalau tanya saya mengapa sekarang ni graduan kita banyak yang menganggur, betul, satu dia ada masalah dari segi komunikasi lah, semua betul, saya tak nafi Tetapi cabaran yang paling besar kepada kita pada hari ini adalah untuk menyediakan murid-murid kita, pelajar-pelajar kita, graduan kita yang kerjaya pada masa depan. Saya bagi contoh lah. Kita tak ada lagi pekerjaan yang berkaitan dengan what we call that coding apps yang apps development ni. Sekolah kita belajarlah asas coding, tapi dia tak boleh buat apps lagi. Tapi ada negara yang dah bagi anak dia sebelum habis sekolah rendah, pelajar tu dah ada kemahiran untuk bina aplikasi apps. Baik, boleh kita bayangkan macam mana esok dia dah pergi jauh kan, dah pergi jauh daripada kita. Data mining, macam-macam lah, saya just mention 2-3 kan. Bitcoin ni kita dah biasa dengar, tapi berapa orang yang buat Bitcoin ni kan, tak ramai. Tapi sebenarnya ramai dah orang buat kat Malaysia ni, yang dapat tu secara bukan melalui pendidikan, tapi melalui cara-cara yang lain. So pada saya lah jangan kita as a guru, kita kena update maklumat kita supaya apabila kita bagi penerangan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, kita benar-benar tahu bahawa sebenarnya pada masa depan tu kerjaya dia macam mana. Bukan macam sekarang lagi. Kalau kita guna sekarang ni, besok besar jadilah lawyer, besok besar jadilah doktor. Doktor pun sebenarnya sekarang ni nak posting pun tak boleh dah. Dah tepu dah, doktor kerajaan dah tepu dah. Tak ada penjawatan lagi dah. Kerajaan tak boleh nak ambil orang baru. Walaupun you doktor pada waktu 70s, 90s dulu jadi doktor maybe something yang cemerlang, yang hebat kan, memang ditunggu-tunggu. Hari ini kita berhadapan dengan ramai graduan-graduan perubatan yang tak boleh dipostingkan sebab tak ada penjawatan tu. So pada saya sangat-sangat penting guru-guru, ibu bapa tahu apakah bentuk pekerjaan pada masa depan, sebab pada masa depan tu tak lama. Mungkin 10 tahun daripada sekarang tu dah masa depan. Kalau tidak, kita problem lah. Hari ini pun kita bercakap dalam Clubhouse ni, 20 years ago mungkin orang tak boleh bayang kan macam mana kita boleh bersembang, borak-borak petang-petang, petang-petang Ahad ni sambil-sambil minum-minum kan. Dulu orang tak boleh bayang benda-benda macam ni boleh berlaku. Tapi hari ni dah berlaku. Sebab tu saya haraplah
Ini pandangan saya lah, terus saya. Betul tu Dr. Anwar. Simpan dulu cerita best daripada Dr. Anwar, sebab saya pun terkejut dengar 80% vocational. Itu memang sangat-sangat menarik dan saya sangat-sangat setuju. Saya harap Dr. Anwar boleh kekal lama sikit, sebab kita sekarang ni nak capai target 24 jam. Sekarang ni kita dah 21 jam bersiaran di Clubhouse, dan dengan adanya orang seperti Dr. Anwar ni dalam bidang education, kita mengalu-alukan mereka yang kat bawah tu untuk ambil peluang untuk mencelah ataupun bertanya Dr. Anwar. Okey, nanti bila dah tiba waktu maghrib nanti boleh ambil masa masing-masing untuk solat dan masuk semula. Okey, saya bagi peluang untuk yang baru naik ni untuk